Hari ni kita lambat sikit, insya-Allah. Lambat banyak 5:30. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan pada petang ini untuk kita meneruskan perbincangan kita. Walaupun sebenarnya saya di dalam perjalanan, Alhamdulillah telah sampai ke tempat yang dituju. Dan insyaAllah, maaf sebab terlewat, sebab baru habis satu program tadi, pertemuan bersama dengan Sisi Terengganu. Jadi insyaAllah kita doalah supaya perjalanan program kita kan diberikan Allah kekuatan, insya-Allah. Jadi insya-Allah sebelum kita mulakan, saya nak minta izin sekejap ya. Boleh dengar insya-Allah. Saya minta maaf sebab signal tak berapa kuat di sini. Tapi insya-Allah saya cuba letakkan hotspot okeylah insya-Allah. Baik, alhamdulillah kita syukur ke Allah yang berikan kesempatan, dan insya-Allah pada hari ini kita akan melihat beberapa perkara berkenaan dengan sambungan semalam. Kita menceritakan tentang kekuatan mujahadah. Kekuatan mujahadah sebagai sambungan kepada Salatul Daim. Kita nak bincang sikit tentang kekuatan rukun-rukun mujahadah. Tapi sebelum kita pergi kepada tajuk rukun mujahadah tu, saya ingin mengajak diri kita untuk melihat beberapa perkara, yang mana perkara itu adalah perkara yang penting, yang menunjukkan bahawa kita ni amat memerlukan kepada mujahadah, memerlukan kepada jihad ini. Yang pertama, sebagaimana saya sebut semalam, bahawa al-muslim itu adalah bermakna seorang yang menyerah, menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seorang muslim itu, dan dia tidak ada sebenarnya dalam pada dia tu ego, riak, bongkak, sombong, ujub dan lain-lain lah. Jadi kita lihat di sini, seorang muslim tu dia tawaduk kepada kebenaran, dan dia akan sensitif, tumpuan dia kepada kebenaran. Di mana ada kebenaran, sensitif dia kat situ. Sensitifnya bukan pada yang lain, bukan pada orang, pada manusia, ataupun sensitifnya kepada perangai orang, tapi kepada di mana ada kebenaran, di mana ada al-haq tadi. Dan dia akan berwaspada kepada kekufuran, kepada perkara-perkara yang merosakkan dia. Kenapa perkara ini amat penting?
kita faham, kerana kita ingat Muslim tu sekadar masuk agama Islam dah okey dah. Tapi rupanya Muslim itu adalah merupakan penyerahan kepada Al-Haq, penyerahan kepada Al-Haq. Sebab itulah dalam hakikat perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perjalanan hati kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahawa hati itu ada 4 macam. Hati itu ada 4 macam. Sebagian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Ibn Katsir sendiri dalam kitab dia, yang mana sanadnya Al-Hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengemukakan bahawa hati itu ada 4 jenis, 4 macam. Dan iaitu yang pertama, hati yang bersih. Hati yang bersih, di dalamnya seperti pelita yang terang benderang. Jadi kita ni, kita tengok diri kita ni, seperti saya sebut sebelum ni, kita melihat dengan basirah, kita melihat dengan pandangan iman, kita melihat dengan pandangan hati. Jadi kita nak melihat dengan pandangan hati itu, maka yang pertama sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa hati seseorang itu ialah hati yang pertama sekali dia bersih, hatinya bersih. Hatinya bersih maknanya hatinya itu terang benderang dengan cahaya. Dengan cahaya. Jadi hati ni ada cahaya. Cahayanya cahaya iman, cahaya Islam, cahaya takwa dan sebagainya. Kemudian hati yang tertutup. Kemudian yang kedua, hati yang tertutup dan terikat pada tutupannya. Hati yang tertutup. Tertutup ni maknanya hati yang tak dapat cahaya lah, cahaya tak masuk lah. Cahaya tak masuk, kita bincang dah. Kemudian hati yang terbalik. Hati yang terbalik, hati yang tak dapat menilai. Yang baik dia kata buruk, yang buruk dia kata baik, terbalik. Dia kita kata apa dia panggil, bermuka-muka, bermuka-muka istilah dia kan. Kemudian hati yang berlapis. Hati yang berlapis. Jadi hati yang bersih adalah milik orang yang mukmin. Jadi hati yang bersih ini adalah milik orang yang mukmin. Jadi kita ni nak kena rasa kalau kita ni seorang yang beriman pada Allah, maka hati kita adalah hati yang bersih. Maknanya ataupun kita dalam proses membersihkan hati kita, dan hati kita ini adalah ada cahaya di dalamnya. Ada cahaya di dalamnya. Cahayanya itu sebagai yang kita gambarlah. Cahaya inilah basirah tadi kan? Basirah tadi. Hati yang tertutup adalah hati orang-orang kafir. Itu hati orang-orang yang kafir ni, dia tak nampak kebenaran. Terus dia tak nampak. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah awalahum azabun azim. Jadi mereka ditutup pandangan dan sebagainya. Kemudian hati yang terbalik ialah hati orang yang munafik. Hati orang yang munafik terbalik, maknanya dia nampak benda ni, kalau baik dia nampak buruk, buruk nampak baik, itu terbalik. Munafik. Jadi maknanya dalam diri seseorang itu ada juga hati yang bersifat munafik itu. Dan dia yang dia tahu cuma engkar saja. Jadi dia nampak benda yang buruk tu baik, dia nampak benda yang buruk tu baik. Itu maknanya munafik. Jadi kalau kita tengok dalam diri kita ada benda yang Allah kata benda ni baik, benda ni soleh, kata Allah firman dalam Quran dan hadis Nabi, benda ni baik, tetapi tiba-tiba hati kita rasa tak baik lah, buruk lah. Itu maknanya ciri-ciri munafik. Kita kena hati-hati lah, kita kena berhati-hati dengan hati kita sendiri. Kena berhati-hati dengan hati kita sendiri. Jadi tempat ni tempat baru, saya pun baru pertama kali datang ni, insya-Allah. Kemudian hati yang berlapis itu, hati yang berlapis-lapis maknanya hati yang di dalamnya ada iman dan kemunafikan. Jadi Nabi kata yang pertama hati yang bersih. Hati yang bersih ni hati orang beriman yang ada cahaya. Ini hati yang paling baik lah. Yang kedua hati yang tertutup. Tertutup ni hati orang yang kafir yang tak boleh terima hidayah. Memang dia ditutup oleh Allah sebab dia adalah perkara-perkara pada dia menyebabkan Allah tutup. Allah Maha Bijaksana. Yang kedua, yang ketiga ialah hati yang terbalik. Hati terbalik ni orang munafik, kata Nabi. Orang munafik ni maknanya nampak benda baik, buruk baik. Dia terbalik. Bila orang kata begini,
kan. Dia kata tidak macam itu pula. Ini hati orang yang munafik. Kemudian hati yang berlapis-lapis. Hati itu dia ada berlapis-lapis. Dia masih lagi dalam keadaan taradud, teragak-agak berbolak-balik. Ini adalah hati yang mana dalam jadi iman dan kemunafikan. Jadi iman. Jadi bila kita nak melihat proses mujahadah ni, proses kita nak melawan nafsu kita, diri kita, mesti kita melihat di mana kedudukan hati kita. Jadi mujahadah ni bukanlah maknanya kita sekadar beramal. Kita berzikir, kita baca Quran, kita sembahyang, bangun malam. Saya ni dah bermujahadah ni. Saya dah tinggalkan. Kita kalau dari sudut makanan pula, kita dah mula makanan yang halal dan taibah. Tak makan dah benda-benda yang merosakkan. Contohnya kalau gula, kan, gula putih tak elok, kita mula dah tinggalkan, perlahan-lahan tinggalkan dah. Mula-mula kita dah ketagih, kita mula pelan-pelan tinggalkan. Rokok kita tinggalkan, contohnya lah. Jadi kita kata kita mula beramal. Jadi itu dah mujahadah. Jadi mujahadah ni sebenarnya dia bermula dengan melihat dan meliti kedudukan hati kita. Jadi itu adalah amalan mujahadah, tapi ialah bagaimana hati itu mahu dibersihkan. Jadi kalau kita semayang tapi hati kita tak bersih, masalah juga. Kalau kita semayang tapi hati kita tidak dapat cahaya, masalah juga. Jadi cahaya ni cahaya apa? Nurul iman, nurul Islam, nurul iman, nurul ihsan. Itu cahaya yang paling asas. Nurul Islam, nurul iman, nurul ihsan. Itu cahaya yang paling amal. Dan cahaya ini adalah cahaya mengenal Allah. Nurul Islam, nurul iman, nurul ihsan, cahaya mengenal Allah. Jadi maknanya kita lihat dia patah balik kepada ma'rifat Allah juga, kan, sebagai asas, sebagai asas. Jadi bagi kita, bila melihat akan hati kita, maka kita akan dapati sama ada kita ini telah pun bersih ataupun sedang dibersihkan, ataupun hati kita ni terbalik, kita cakap benda yang terbalik, ataupun hati kita ini berlapis-lapis. Berlapis-lapis ni maknanya dalam tu ada iman, dalam tu ada sifat munafik juga. Bila hati tu berlapis-lapis, maka kita akan lihat dia akan hidup sekiranya iman dihidupkan. Dia akan habis sekiranya kemunafikan itu ditingkatkan. Maka iman yang terdapat dalam hati, jadi kekuatan hati itu kepada cahaya itu adalah al-iman. Al-iman tadi yang terdapat dalam hati bagaikan sayur yang memperoleh siraman air yang segar. Jadi iman ni dia sebagaikan air yang akan menghidupkan tanam-tanaman kita. Sedangkan munafik itu adalah bagaikan bisul yang penuh dengan nanah dan darah. Munafik ni dia ada kat dalam kita, darah kita tu bisul, menanah, kemudian dia akan penuh dengan darah, dengan nanah, dan kemudian dia boleh pecah, Yang mana di antara dua dapat mengalahkan yang lain, maka itulah pemenangnya. Jadi kalau iman menang, maka sifat nifak kalah. Sifat nifak menang, maka iman kalah. Jadi sebab tu dalam kita memahami perjalanan menuju kepada Allah ini, maka macam-macam hati yang dikatakan tadi, maka hendaklah dikaitkan dengan iman kita, yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hati itulah hati yang akan disinari dengan kekuatan. Jika iman tu disiram, masuk iman, masuk kenal Allah, masuk mula akidah kita masuk. Kemudian sifat munafik pula, apabila kita faham, kita kenal, kemudian kita cuba jauhi sifat-sifat munafik ini, maka dia akan memberi kekuatan kepada hati tadi. Macam itu. Dan kemudian hati yang terbalik pula, iaitu hati orang-orang yang munafik ini, dia tidak ada manfaat. Kalau hati kita ni terbalik, contohnya kita mula melihat sesuatu, kita nampak yang busuk dia, yang busuk dia. Contohnya benda baik dia kata buruk, benda buruk dia kata baik. Ini yang munafik, yang terbalik lah. Maka yang ini masalahnya lah masalah iman. Nombor satu, masalah iman tadi. Sedangkan hati yang dalamnya ada pelita, yang cahayanya, yang mungkin inilah besarnya dayanya, maka hati inilah digambarkan sebagai hati yang selamat, hati yang telah bercahaya, hati yang telah bersih tadi. Maka inilah yang disebut sebagai qalbun salim. Al-qalbun salim, hati yang sejahtera. Dan kemuncak kepadanya, sebab itulah
bagi kita yang ingin berjalan menuju kepada Allah ini, kita nak proses tadi, maka kita kena faham bahawa bila kita memperbaiki hati kita, suasana-suasana yang sebut tadi, maka hati yang bersih, yang baik itulah, maka itulah hati yang berjaya. So kerjanya ialah macam mana nak baiki hati. Jadi fokus kita dalam bila sebut mujahadah ni, bukan macam mana nak tambah semayang, macam mana nak tambah puasa, macam mana nak tambah Quran, kan, macam mana nak tambah zikir. Tapi kerja mujahadah yang pertama sekali ialah macam mana nak memperbaiki hati. Itu pertama dia. Bukan memperbaiki amal. Amal yang kedua. Pertama tengok hati dulu. Dan hati ni di manakah dia punya KPI dia? Dia punya value dia, nilai dia pada iman. Sejauh mana iman yang ada, cahaya yang ada di situ. Maka hati menjadi tempat untuk dirawat. Hati menjadi tempat untuk dirawat, dan hati masih lagi ada fitrah. Di dalam hati kita masih ada fitrah. Apa maksud fitrah di sini? Cahaya fitrah. Fitrah ni maknanya ialah, cahaya fitrah ni maknanya ialah hati itu dalam keadaan ada kekuatan untuk menghubungkan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati yang memang ada fitrah ini, bagi kita hari ini, maka itulah tandanya. Sekiranya hati kita masih lagi boleh kembali kepada kebaikan, kebenaran, boleh menghubungkan sesuatu dengan Allah. Contohnya, berlaku sesuatu pada kita, kita pun boleh tengok balik, renung balik, oh ini perbuatan Allah, ini sifat Allah, jadikan ini kehendak Allah, dan iradahnya, kudrahnya, iradahnya, ilmunya, hayatnya Allah, kan. Jadi bila kita hubung tadi, dan kemudian kita boleh hubung pula dengan af'al Allah, kan. Kita hubung pula dengan nama-nama Allah, maka itu maknanya di situlah adanya tersisa cahaya itu masih ada, sisa-sisa cahaya itu masih ada. Maka hati yang demikian menuntut dan mewajibkan pemiliknya untuk menempuh jalan, untuk meningkatkan kebaikan hati tadi, sehingga hati itu akan sampai mengenal Allah, sampai hati itu kenal Allah. Jadi hati kita ni memang macam itulah, ada macam-macam lagi, kan. Ada yang rasa kita kata benda tu tak baik, tapi rupanya benda tu baik. Benda ni baik, benda tak baik. Sebab tu kita nak kena ada nilai yang betul. Nilai yang betul. Dan inilah perkara yang susah pada hari ini, kerana nilai kita ni dah dibesar. Kita dibesarkan dengan nilai yang tak betul. Nilai jahiliah yang ada. Nilai jahiliah, sistem jahiliah. Jadi kita nak unlearn. Kita nak buang balik pembelajaran dulu tu. Dia mengambil masa dan mengambil kesungguhan. Jadi sebab tu kita kena berada di dalam tarbiyah. Tarbiyah ni pula dia ada rukun-rukun dia. Tarbiyah ni dia ada arkan dia. Arkan tarbiyah, dia ada rukun dia. Jadi kita kena lalui pula rukun tu. Apa rukun tarbiyah? Yang pertama sekali ialah murabbi. Mesti ada yang mendidik kita. Murabbi misali. Mesti ada. Yang pertama sekali. Jadi kalau tidak ada murabbi, kita tak tahu nak pergi mana. Sebab tu beruntunglah bagi mereka yang ada murabbi. Kalau tak ada murabbi ni, sebenarnya kita belajar kosong. Kita tahu tapi kita tak faham. Kita faham tapi kita tak sedar. Kita sedar tapi kita tak boleh amal. Tak boleh nak beramal. Kita beramal tapi tidak boleh istiqamah. Tidak boleh istiqamah. Jadi kita lihat akhirnya futur, patah balik. Jadi perlu kepada murabbi. Murabbi ni dia akan membimbing kita, menunjuk kita. Dalam hal ni kita kena ada. Untung kalau siapa yang ada murabbi. Tak ada murabbi ni memang dia seorang-seorang dia. Dia tahu tak? Dia tahu, dia belajar tentang semayang, macam mana nak semayang. Dia belajar tapi tidak ada yang membimbing dia tu. Jadi sebab tu kita nak kena bimbing. Sebab tu apa yang saya sendiri tekankan dalam FB live, dalam ceramah kuliah, dalam pertemuan-pertemuan kita ni ialah kita tekankan tentang proses. Proses untuk kita nak meningkatkan kekuatan hati kita, dan kemudian proses untuk kita sampai peringkat boleh bersama-sama mengenal Allah. Pada masa yang sama kita beramal, membuang benda yang merosakkan. Sebab kita, masalah kita ni, nak tambah amal senang. Nak semayang tak pernah semayang, tak pernah berjemaah, tak pernah bangun malam. Nak tambah senang, tapi nak buang susah. Sedangkan nak membuang kerosakan tu lebih utama daripada menambah yang baik-baik. Jadi kita nak buang kelemahan kita susah. Daripada dulu berazam nak berhenti rokok, tak berhenti kan.
Daripada dulu berazam nak buat sekian. Tak dibuat-buat. Kenapa? Nak buang tu susah. Kat situ kita perlu kepada bimbingan. Kita perlu kepada tunjuk ajar. Sebab tu disebut tadi, untuk mendapatkan bimbingan tunjuk ajar tadi, kita perlukan sifat seorang yang tawadhu', seorang yang tadarruk kepada Allah tadi. Jadi sebab tu dia gambarkan kat sini bagaimana kalau kita nak duduk dalam tarbiyah nak baiki, pertama kena ada murabbi. Murabbi ni dia boleh jadi syekh, boleh jadi mursyid, boleh jadi murabbi ni juga adalah kawan-kawan sama-sama kita sendiri. Kita sama-sama, dia punya kaedah dia. Kawan-kawan kita. Boleh jadi juga tak ada tempat kita seorang-seorang kita je. Kita seorang-seorang kita sahaja. Maka Allah SWT lah yang akan membimbing kita secara langsung. Macam mana langsung tu bukan dapat wahyu, tapi adalah dia punya ilham. Kalau kita terpilih oleh Allah, ialah kita seorang-seorang kita. Dan kemudian murabbi itu juga dia akan tertingkat bila dia melakukan sunnah. Sunnahnya apa? Dia mula berdakwah, dia mula mendidik orang, dia mula berjuang, menegakkan Islam. Bila dia melakukan sunnah ni, maka Allah akan bagi bimbingan pada dia. Dia akan terbimbing. Walaupun dia seorang-seorang. Sebab ada orang dia duduk seorang-seorang dia. Saya ingat lagi masa saya belajar dulu, mula-mula saya sampai ke tempat universiti seorang-seorang. Seorang-seorang tengok keliling siapa, semua orang duk pakai macam-macam. Kalau pergi kat tempat senior tu kan, dia marah pula senior saya cerita kat sini kan. Tapi macam-macam lah nak sebutkan, kita kata tak ada orang yang betul-betul nak bimbing kita, nak pandu kita seorang kita. Tapi alhamdulillah, saya perasan kawan-kawan saya pun banyak begitu. Bila kita mula faham kerja-kerja dakwah, kerja-kerja tarbiyah, kerja-kerja jihad tadi, kita pun buatlah pelan-pelan, buat. Allah bimbing kita perlahan-lahan. Kita boleh meningkat. Walaupun kita seorang-seorang. Ini kalau kita seorang-seorang lah. Tapi kalau kita ada murabbi, tapi kena cari murabbi juga. Saya kadang-kadang travelling, saya kalau dululah saya nak sebut sini, perlunya ni sebab kita rasa diri kita, walaupun kita dah buat dakwah tarbiyah, kita rasa kosong lagi. Kita rasa masih lagi memerlukan lah. Maka kadang-kadang travelling sampai 200 batu. Mula-mula dulu peringkat awal 200 batu. Travelling naik 2 kali bas. 2 kali bas masa tu lah, masa student tu. Nak cari orang yang soleh, yang boleh tak banyak pun kan, cakap sikit pun dah kita dah. Walaupun dia tak niat pun nak bagi kita tazkirah, tapi itu dah jadi tazkirah kat kita. Kadang-kadang perjalanannya sampai 3 jam, 4 jam perjalanan naik bas. Tunggu bas, naik bas kan. Tapi jumpa tu mungkin tak sampai 1 jam pun. Duduk sekejap, cakap balik, dah balik pula kan. Jadi nak sebut ke sini, usaha tadi. Usaha untuk mendapatkan murabbi tadi. Yang pertama murabbi, yang kedua ialah manhaj yang salimah. Arkanut tarbiyah. Manhaj yang salimah ni maknanya kita kena ada sistem untuk nak tarbiyah kita. Kita bukan main buat je. Bukan main buat aja. Bukan main kata okey kita kena buat amal ni, kita kena baca zikir ni. Bukan macam itu. Dia ada sistem dia yang mencakupi kita kata setiap aspek kehidupan kita. Aspek dari sudut pemikiran, akal, aspek dari sudut hati, pembersihan hati, aspek dari sudut fizikal, aspek dari sudut organisasi, aspek dari sudut satu gerakan haraki, aspek harakia, aspek dari sudut organisasi. Jadi semua itu kena ada. Dia komprehensif. Jadi manhaj yang salimah, yang sejahtera ni, dia meliputi setiap aspek kehidupan kita. Ini kena ada tersusun. Jadi tarbiyah Nabi pun macam itu juga. Saya ingat lagi salah seorang kita kata murabi yang saya pernah, Syekh Muta'al Al-Jabari rahimahullah. Dia ni seorang yang rendah diri sebagainya kan. Satu hari dia nak kena bagi ceramah dekat satu tempat, satu masjid. Tempat tu jauh daripada tempat dia. Dia pergi dengan naik bas je, walaupun dah umur 80-an. Jalan pun perlahan-perlahan. Sampai kat masjid, ada orang yang nak dengar ceramah tu dah tunggulah. Ada program tu dah tunggulah. Pukul 3 katakan, pukul 3 program tu kan. Pukul 3 selalunya Syekh ni on time, apa-apa pun dia on time. Tapi hari tu dia tak on time. Dia tak on time. Dan pukul 3, pukul 3.30, pukul dekat-dekat 3.45 kan. Dah lama. Jadi kata seorang sahabat yang ada situ, kita pergi tengok ni kat mana kok ada sesuatu berlaku pada Syekh ni kan. Maka 2-3 orang pergilah keluar nak cari dia kan. Dia naik bas, naik taksi. Kalau kita taksi dia Grab kan, dulu taksi kan. Jadi keluar, dia terkejut, keluar daripada pintu masjid tu, dia tengok Syekh Muta'al Jabari ni, dia duduk dekat luar tengah susun kasut kat masjid ni. Jadi Syekh dah sampai ke?
Oh, saya dah sampai sebelum pukul 3 lagi tadi. Tapi saya tengok kasut bersepah-sepah kat masjid ni. Dia kata kalaulah musuh nampak kasut kita yang kat luar masjid berterabur macam ni, dia kata musuh dah kenal siapa kita dan musuh akan kalahkan kita dengan cepat, dia kata gitu. Subhanallah. Jadi dia susun kasut satu-satu, dia susun. Dia dah tua, jadi dia susun pelan-pelan, ambil tunduk satu, dia susun naik atas. Ambil lagi dia tunduk satu yang sepah-sepah pula, satu sebelah sini, satu sebelah sana, ambil susun kan. Jadi dia kata dia susun lambat, dekat setengah jam, dekat 40 minit dia duduk nyusun, tak habis lagi, banyak lagi. Jadi kan, kawan-kawan tadi yang muda-muda syabak dia keluar semua susun kasut masing-masing, semua ambil susun kan. Ini contoh murabbi. Kan murabbi ni dia bukan kata ilmu saja, tetapi contoh, kan, qudwah. Ini termasuk dalam sistem. Pada masa yang sama dia didik anak-anak buah dia tadi tu, kan, Islam bukan menuntut ilmu sahaja. Islam juga ialah kita menjaga disiplin. Kasut punya kita tak boleh jaga disiplin, kita sepah sana sini. Apa tu? Nak lawan Zionis, nak lawan Dajjal, jangan haraplah lebih kurang begitulah. Dia tak cakap begitu, saya cakap gitu kan. Nak sebut sini kan, dia buat satu contoh. Ni sistem murabbi, sistem manhaj yang salimah ni, dia mencakupi pemikiran, mencakupi hati, perasaan, mencakupi dari sudut kita kata fizikal, jasadiyah, dan aqliyah, kan, dari sudut rohaniyah kan, dan kemudian lepas tu dari sudut organisasi, macam mana nak bergerak, dari sudut harakiyah, macam mana nak berhadapan dengan musuh kan, macam mana nak berhadapan dengan taktikalnya, strateginya, uslubnya macam mana, semua tu melengkap dalam tarbiyah. Jadi sebab tu kita nak melihat Islam sebagai satu yang menyeluruh, yang total, yang kafatan kan. Kita melihat Islam, maka cara kita nak tegakkan diri kita dalam tarbiyah pun sama juga. Kita mesti dalam keadaan yang kafatan. Dia tak boleh hanya fikir nak semayang, nak zikir je, nak beramal seorang-seorang je kan. Itu tak jadi kan. Kemudian yang ketiga, arkanul tarbiyah ialah yang pertama tadi murabbi misali, yang kedua adalah manhaj yang salimah, manhaj sistem yang sejahtera. Yang ketiga ialah bi'ah yang tarbawiyah. Bi'ah ni suasana yang mendidik. Mesti ada suasana yang mendidik. Jadi suasana mendidik ni pula bukanlah maknanya suasana kita berada dalam masjid, sembahyang, puasa, baca Quran, tapi suasana yang mana digambarkan itulah suasana yang ada ketika kita berada dalam kehidupan kita ni, yang menyentuh hati kita. Menyentuh, suasana yang sentuh hati, bukan suasana yang fikir je, sentuh hati. Dan kemudian suasana yang menyentuh hati itu sehingga menyebabkan kita lebih kenal Allah, dan kemudian suasana yang menyebabkan kita nak berubudiah, nak beramal, nak beribadah pada dia, nak buat sesuatu amal pada dia. Maknanya bukan kenal je, tapi nak berlaksanakan. Yang ketiga, suasana yang menyebabkan kita boleh bersabar, istiqamah dengan amalan tersebut. Jadi bukan sekadar kita kata saya pergi kuliah cukup, dengar kuliah cukup. Tak, dia ada suasana dia. Sebab tu orang dengar kuliah, dengar FB, tapi suasana kat rumah ni macam-macam, hiruk pikuk, tak ada fokus, tak ada konsentrasi, maka dia takkan dapat juga apa yang disampaikan. Itu belum lagi suasana amal, nak beramal pula. Jadi ini suasana yang bi'ah tarbawiyah disebut. Jadi bi'ah tarbawiyah ni suasana yang mendidik. Jadi ini adalah salah satu rukun tarbiyah. Jadi 3 rukun besar ni lah. Lain tu ada lagi lah yang sebut kat sini. Bagaimana bila kita melihat tentang proses perjalanan kita untuk mendekati Allah, menghidupkan kebangkitan di akhir zaman ni, maka kita kena melihat dengan secara total, secara menyeluruh. Barulah kita akan dapat sesuatu yang memberikan kebaikan kepada kita, insya-Allah. Jadi saya rasa itu kot, insya-Allah, pada hari ini. Pukul berapa dah ni? Pukul 6 dah. Saya terpaksa keluar sebab ada program sekarang ni di sekitar Pantai Timur lah. InsyaAllah, alhamdulillah, bertemu dengan kawan-kawan kita daripada sisi Terengganu, dan kemudian kita insyaAllah akan berbincang-bincang lah tentang beberapa perkara yang penting berkenaan persiapan akhir zaman ni. Jadi insyaAllah, alhamdulillah, pukul 6 ni ada satu program yang mereka sedang tunggu saya. Jadi saya ambil kesempatan sedikit sebelum pukul 6 untuk kita nak buat live ni kan, sebab saya teringatkan tuan-tuan perempuan yang mungkin menunggu daripada pagi tadi. Jadi insyaAllah kita akan cuba buat lagi, sekiranya ada kesempatan kita akan sambung lah. Jadi apa yang saya sebut di sini,
kita mujahadah ni ialah kita melihat suasana hati kita. Sejauh mana iman berfungsi. Maknanya kita buat sesuatu, dorongannya bukan emosi, dorongannya bukan kawan-kawan, dorongannya bukan orang luar, dorongannya bukan nafsu, dorongannya iman. Kalau iman itu menjadi pendorong kepada amal, alhamdulillah, dan alhamdulillah kita tingkatkan. Tapi kalau yang mendorong tu mungkin kawan-kawan, kan, orang luar, ataupun nafsu kita, diri kita sendiri, kan, maka bukan iman pada Allah tadi, maka kita proses. Jadi bila kita melihat yang itu, kita mula proses kepada iman tadi, maka barulah amalan kita tu akan menuju kepada kekuatan. Dan untuk menuju kekuatan, kita kena berada di dalam tarbiyah yang betul-betul, yang sempurna, yang meliputi lah. Kita kata bukan sekadar dengar ceramah di FB, lepas tu kita tidur, dengar pun sambil tertidur, dengar pun sambil baring-baring, sambil makan-makan, baring-baring tidur, kan. Tak ada serius pun. Kadang-kadang dengar sambil buat kerja, kan, kita pun tak faham sikit-sikit je, kan. Tak faham nak tanya pun tak tahu nak tanya apa, kan. Dia tak faham. Jadi kita betulkan. Jadi tarbiyah ni dia sekurang-kurang ada rukun dia. Rukun dia yang pertama, murabbi. Dia mesti ada orang yang membimbing dia. Kalau murabbi ni pula tak mesti mursyid, tak semestinya guru, tapi dia boleh jadi juga kawan-kawan, boleh jadi juga orang yang dekat dengan yang soleh-soleh. Dan begitu juga, mesti ada dia punya manhaj dia, sistem. Dan kemudian selepas itu dia mesti ada bi'ah yang tarbawiyah. Jadi insya-Allah saya akan perdalamkan lagi. Jadi tuan-tuan dan puan yang masih lagi mungkin ada masa lagi lepas ni untuk nak tengok, maka saya minta tuan-tuan tengoklah tajuk-tajuk yang sebelum ni, terutamanya tajuk-tajuk yang bersangkut dengan amalan-amalan solatul daim, yang mana dalamnya ada cerita pasal basirah, pasal meningkatkan mata hati kita. Jadi itu penting insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita akan dapat melaksanakan persiapan. Sebab dah tak lama dah tuan-tuan, tak lama dah. Dajjal nak keluar pun tak lama dah. Mahdi nak keluar pun tak lama dah. Jadi daripada kajian orang tu nampak tanda-tanda semua dah ada dah. Jadi kita kena prepare lah, bersedia insya-Allah. Jadi itulah insya-Allah kita tangguh, kita baca doa Rabbitah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi alqulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fasik Allahumma rabitataha wa limuttaha wa hdiha subulaha wa amla'aha bi rikal ladzi la yakhbu wa ashrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atimim lana nurana wa fir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tuan-tuan tolong tengok kuliah-kuliah yang lepas supaya faham. Banyak benda-benda yang mungkin kita tertinggal, cuba kita hadamkan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dan bantu kita insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.